Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Mac 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita malam mengenai kunjungan Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ke Kampung Senduyun, Terusan Lawas baru-baru ini. Lawatan bersama Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong itu bertujuan meninjau sendiri keadaan di tapak projek pembinaan Masjid Terusan Fasa 2 yang telah 70% siap. Projek bermula pada tahun 2019 itu menelan belanja sebanyak 1.5 juta ringgit dan dijangka siap pada April 2021. Berdasarkan penerangan yang disampaikan, masjid tersebut akan menempatkan kira-kira 800 jemaah pada satu-satu masa dan semestinya memberi keselesaan kepada penduduk setempat untuk beribadah. Seterusnya, mengenai projek pembinaan Dewan Serbaguna Baru Kampung Bengoh Rais yang akan memberi manfaat kepada para pelancong melakukan aktiviti riadah di kampung tersebut. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Merangkap Adun Mambong Datuk Jerib Susil berkata projek transformasi luar bandar RTP 2021 dengan peruntukan sebanyak RM300,000 itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik persalinan dan tandas yang lebih selesa. Katanya Kampung Bengoh berpotensi sebagai destinasi pelancongan kerana memiliki keindahan alam semula jadi iaitu sungai yang cantik dan sangat sesuai untuk melakukan aktiviti kayak. Mengikut daripada Ketua Kampung, mereka sekarang ini telah mengadakan berbagai aktiviti. Satu aktiviti ialah aktiviti riadah. Satunya ialah tempat berkemah. Ada sungai di sini, sungai yang cantik. Ada juga Sungai Semedang di mana mereka selalunya membuat satu program kayaking, dan kita melihat bahawa dengan inisiatif orang kampung mereka telah mengadakan tingkat ini, kawasan ini, di mana orang-orang sebelum mereka berkayak mereka akan mengadakan suatu taklimat bagaimana taklimat keselamatan dan taklimat sebagainya supaya mereka mengadakan kayaking, dan ini adalah suatu program riadah pelancongan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat kerja-kerja baik pulih Balai Raya Kampung Bengoh serta melawat tapak untuk projek bina baru Dewan Serbaguna di pekarangan Balai Raya Kampung Bengoh Rais pada Jumaat. Datuk Jerib juga memberitahu projek baik pulih Balai Raya sedia bernilai RM100,000 di bawah projek RTP 2020 kini telah siap sepenuhnya. Dalam majlis yang sama, beliau telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 kepada Wakil Persatuan Women Fellowship BEM SIB bagi tujuan membiayai projek pembangunan gereja BEM SIB Kampung Bengoh Rais. Selanjutnya, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri telah menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Sadong Jaya pada Sabtu. Turut menerima suntikan Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidel Lariwu. Ketika ditemui, Datuk Seri Nancy yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong berkata beliau memilih untuk mengambil vaksin tersebut di situ bagi memberi keyakinan kepada rakyat di kawasan Batang Sadong. Jelasnya orang ramai tidak perlu ragu atau bimbang untuk mendapatkan suntikan berkenaan kerana kerajaan telah memastikan ia selamat dan telah melalui pelbagai kajian sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara luar. Terdahulu pada Jumaat, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menerima suntikan vaksin di Institut Jantung Negara, Kota Semarahan. Dato' Abdul Karim dan juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak menerima suntikan itu pada jam 2.30 petang dan selesai pemantauan pasca suntikan pada jam 3 petang. Ketika ditemu ramah, beliau mengakui merasa berdebar menunggu giliran untuk menerima suntikan, namun semuanya berjalan dengan lancar dan beliau bersyukur menjadi salah seorang rakyat Sarawak yang telah divaksin. Sementara itu, Adun Tanjung Datu Dato' Amar Jamilah Anu menjadi penerima pertama vaksin COVID-19 fasa pertama bagi daerah Lunduk yang diadakan di Dewan Masyarakat Daerah Lunduk pada Jumaat. Turut menerima vaksin tersebut seramai 174 petugas barisan hadapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan bukan KKM di daerah Lunduk sebagai galakan kepada penduduk sekitar untuk bersama menerima vaksin itu sebagai salah satu langkah untuk mencegah jangkitan COVID-19. Dato' Amar Jamilah memberitahu setakat ini sebanyak 104 kampung telah menghantar permohonan daripada 110 kampung, menjadikan jumlah permohonan penduduk yang diterima sebanyak 16,524 orang daripada 38,052 orang anggaran keseluruhan penduduk Lundu.
Beliau juga menyeru semua penduduk agar berfikiran terbuka dan tidak terpengaruh dengan kabar angin tentang vaksin COVID-19 dan bersama-sama menjalankan tanggungjawab dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera pejabat daerah atau pejabat residen. Tambahnya, pengambilan vaksin tersebut bukan semata-mata untuk diri sendiri dan orang terdekat sahaja, malah ia memberi impak yang besar kepada rakyat di Sarawak. Balik ke laporan berikutnya. Seramai 110 mangsa banjir dari Kampung Pengkalan Kuap menerima sumbangan bakul makanan daripada Pusat Hikmat Adun Setakan dengan kerjasama Bank Rakyat Cawangan Kota Semarahan. Manakala seramai 148 lagi mangsa banjir bagi Kampung Bukit Berangan, Kampung Sungai Empit, Kampung Merdang Lumut dan Kampung Pengkalan Kuap menerima sumbangan wang ihsan secara simbolik dari Pusat Hikmat Adun Setakan. Adun Setakan Dato' Amar Muhammad Ali Mahmud berkata sumbangan bakul makanan dan wang ihsan itu bagi meringankan beban keluarga yang terjejas dan membantu mangsa untuk memulakan kehidupan setelah dilanda musibah banjir pada Februari lepas. Sementara itu, penghulu Kampung Pengkalan Kuap, Buhari Abu Sapian ketika ditemu bual berkata beliau mewakili penduduk kampung amat bersyukur dan berterima kasih kepada Adun Setakan dengan kerjasama pihak Bank Rakyat Cawangan Kota Semarahan kerana sudi menghulurkan sumbangan kepada penduduk kampung yang terjejas akibat banjir. Kami penduduk kampung amat bersyukur, amat berterima kasih kepada Dato' Amar Haji Muhammad Ali bin Mahmud dan kerjasama Bank Rakyat yang sudi beri sumbangan kepada penduduk kampung terjejas akibat banjir pada 19 bulan 2 2021. Alhamdulillah, walaupun kampung kami dilanda musibah, tetapi tidak ada kemalangan jiwa dilaporkan. Cuma ada kerosakan harta benda yang berlaku. Jadi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang terlibat, semua yang menyumbang, semua yang sudi hadir pada majlis hari ini dan sudi untuk bersama-sama kita melakukan perkara yang terbaik untuk penduduk Kampung Pengkalan Kuap dan penduduk sekitar. Selanjutnya, mengenai program Walkabout Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam bagi meninjau beberapa projek di sekitar kawasan Debak. Tinjauan pertama beliau bersama pihak kontraktor SEB dan JKKK Kampung Debak Laut terhadap projek dana permohonan lewat dan tambahan alaf di Kampung Hulu Debak Laut. Semua senarai nama tersebut diserahkan oleh Ketua Kampung Hulu dan Hilir Debak Laut kepada pihak kontraktor yang telah dilantik untuk tindakan seterusnya. Dalam tinjauan itu, beliau mengajak semua barisan JKKK Kampung Debak Laut hadir untuk dijadikan saksi penyerahan senarai tersebut bagi mengelak sebarang unsur tomahan negatif dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau kemudiannya meninjau lokasi yang dicadangkan untuk pembinaan jalan lorong Kampung Debak Laut Hilir. Semasa lawatan itu, beliau diberi penerangan oleh pihak JKR bahagian Betong mengenai spesifikasi yang ditetapkan bagi projek tersebut dari segi lebar dan panjang jalan. Projek tersebut diletak di bawah program RTP beliau dengan kos sebanyak RM100,000. Walkabout diteruskan bersama JKKK Kampung Debak Laut bagi meninjau cadangan pembinaan jalan baharu berhadapan dengan Tabika Kemas Debak Laut. Beliau turut berkesempatan meninjau projek pembinaan surau baharu di Kampung Lalang Hilir yang juga diletak di bawah projek RTP dengan menelan kos sebanyak RM280,000. Berita seterusnya, seramai 411 penduduk Kampung Emperoh Jambu yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah mengambil ujian calitan dalam operasi pengesanan kes secara aktif SCD COVID-19 kali kedua di pekarangan Gereja St. Magdalene pada Jumaat. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bunuk Dr. Muhammad Fakri Lurlah Bolhi berkata operasi itu melibatkan seramai 50 orang petugas dari Klinik Kesihatan Bunuk, Klinik Kesihatan Sentosa, Klinik Kesihatan Petrajaya dan pasukan makmal dari Hospital Umum Sarawak. Bercakap ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Jumaat, beliau menambah pasukan bergerak turut melakukan ujian calitan ke atas 18 individu kampung yang dikesan kurang sihat dan warga emas yang tidak dapat berjalan. Kami hari ini telah berjaya swab seramai 411 orang dan juga telah melakukan mobile team di rumah warga kampung seramai 18 orang yang kurang sihat dan juga warga emas. Saya juga ingin berterima kasih kepada agensi-agensi lain yang terlibat, di antaranya adalah APM, MLGH, JKM dan juga Tuan SAO, Ketua Kampung Penghulu dan juga Ketua-Ketua Zon di Kampung Emperoh Jambu.
Sementara itu, Pegawai Kesihatan Persekitaran dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Billy Sujang memuji sikap penduduk kampung Emperoh Jambu yang bekerjasama mematuhi arahan PKPD. Jadi sepanjang tempoh daripada 23 hingga hari ini, kita mendapati penduduk-penduduk di kampung Emperoh Jambu ini sangat bekerjasama, di mana kebanyakan mereka patuh kepada arahan PKPD dan tidak pergi ke mana-mana kerana itu adalah seperti mana yang telah termaktub dalam SOP yang sedia ada. Justru beliau berharap tempoh PKPD di situ dapat ditamatkan pada 8 Mac depan. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.